Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي أخرج عبده من ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر وعلى آله الطاهرين وأصحابه من الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى dan barang siapa i'tiqadkan bahawasanya memberi bekas dengan quwwah yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, maka iaitu fasik lagi mubtadi' dan pada kufurnya itu khilaf. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala muka surat 9 baris yang kedua daripada atas. Tamanya minta maaf banyak-banyak kerana ada masalah teknikal sedikit kau lagi dah. Jadi alhamdulillah hari ini kemarin kita tak dapat nak buat live kerana kita ada musafir Fatani untuk memadah menjemput bapa di sana untuk program Maulid Rasul kita. InsyaAllah yang kita akan buat sesi mana kalimat selepas daripada ini. Baiklah, kita terus kepada maksud maknanya pengajian kita pada hari ini ialah bacaan kitab Faridatil Faraid. Bagaimana muka surat 9 baris yang kedua. Ialah berkaitan dengan apa dia ni? Berkaitan dengan i'tiqad kita tentang segala kejadian ataupun perbuatan. Ia sebagaimana yang telah kita ikuti dulu, bahasanya sesiapa yang beriktikad bahasanya sesuatu perkara itu dengan tabiat diri dia dah, yang memberi bekas pada terjadinya suatu perkara. Sepertinya kita kata tabiat pisau, diri pisau itulah yang memutuskan tali melukakan. Diri nasi itulah yang memberi bekas pada mengenyangkan aku. Maka i'tiqad yang seumpama ini tidak ada khilaf ulama. Waliyadzubillah. Tidak ada khilaf ulama. Kafirun, anak kafir jadi kafir. Jadi maknanya kerana i'tiqad kita ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kita pegang. Maksudnya ayat ini dah saya bacakan beberapa kali. Dan saya yakin maksudnya tuan-tuan dan juga tuan-tuan para pelajar sekalian pun boleh ingat ayat ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Cuma di sana ada hukum dari sudut syariatnya ialah wajib at-ta'addubu ma Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita itu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa jangan kita tu membangsakan sesuatu perkara yang tak elok itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Itu perlu kita biasakan. Yang mana hakikat yang wajib kita i'tiqad dan manakah yang syariat yang Allah panggil yang kita amalkan pada zahir mengikut hukum ilmu fiqh. Jadi sekarang i'tiqad tentang Allah panggil terjadinya satu perkara itu ialah jangan kita i'tiqad bahasanya ia jadi memberi bekas. Itu istilahnya at-ta'thir. At-ta'thir itu memberi bekas. Memberi bekas itu maksudnya memberi kesan. Jadi terluka, terputus talinya, itu dengan zat pisau itu maksudnya ialah tabiat pisau itulah yang memberi bekas pada memutuskan tali. Itu salah. Maknanya itu i'tiqad yang batil, yang tak betul.
Jadi mu'alif kita rahimahullah ta'ala dia bawa dulu i'tiqad yang tak betul, kemudian kita akan menilai yang mana. Maksudnya mu'alif kita akan beritahu kepada kita kenyataannya apakah i'tiqad yang sepatutnya bagi kita ni orang Islam. Jadi yang kedua, yang pertama yang sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi. Yang kedua, dan barang siapa i'tiqadkan. I'tiqad ni makna daripada i'taqada. Itu kita dah bahas dah dulu. I'taqada diambil daripada aqada. Aqada maknanya simpul. Akad nikah, akad jual beli, itu untuk hubungan kita sesama manusia. Perkataan yang digunakan sebab ialah aqdun, untuk nak simpul pegangan hati kita terhadap ketuhanan Allah Ta'ala dan segala mawdu'atil iman. Itu dipanggil sebagai i'tiqad. I'tiqad itu perbuatan kita simpulkan segala akidah-akidah ini. Akidah itu juga disebut sebagai mu'taqad, benda yang di-i'tiqad. Kita ni mu'taqid, yang ber-i'tiqad. Jadi barang siapa yang i'tiqadkan, siapa-siapa dia sajalah yang i'tiqadkan, yang dia pegang dengan hati dia, kepercayaan hatinya, bahawasanya memberi bekas dengan quwwah. Quwwah makna kekuatan. Quwwah itulah ia panggil makna sifat ma'ani. Yang sedang kita sedang belajar sekarang ini dipanggil kumpulan sifat ma'ani. Ma'ani ambil daripada ma'nan mufradnya, kata tunggalnya. Ma'nan. Jadi ma'ani. Jadi ma'ani kita sudah ikuti dia punya ta'arif, dianya ialah sifatun wujudiyatun. Sifat yang bangsa ada di zat. Nama sifat ma'ani sifat zat, dia menumpanti zat, dia berdiri pada zat, mana ada di zat. Jadi samalah sini yang kita bahas sifat iradah. Iradah itu ada di zat Allah Ta'ala, qaimatun bi dzatihi ta'ala. Jadi sekali quwwah itulah makna ma'ani. Quwwah. Jadi barang siapa yang i'tiqad bahawasanya memberi bekas dengan quwwah yang dijadikan dia. Yang dijadikan dia quwwah itu oleh Allah Ta'ala padanya pada suatu kalau. Kalau pisau, pisaulah. Kalau lada, ladalah. Kalau gula, gulalah. Quwwah yang ada pada gula, quwwah yang ada pada pisau, quwwah yang ada pada air, quwwah yang ada pada api. I'tiqad dia, bahasanya memberi bekas dengan quwwah yang dijadikan dia quwwah itu oleh Allah Ta'ala padanya pada seorang hamba. Gabriel quwwah yang ada pada diri kita hamba. Qudratul makna qudrat. Jadi dia tak kata yang memutuskan tali itu ialah diri pisau ataupun zat pisau, tetapi dia kata jadi putusnya takfir memberi bekas, memberi kesan pada jadi putus tali, ataupun memberi bekas pada jadi kenyang pada perutnya, ataupun memberi bekas pada melukakan sesuatu. Itu ialah dengan quwwah yang ada pada pisau, bukan dengan diri pisau, bukan dengan tabiat pisau itu tidak. Tapi dengan quwwah, kekuatan yang ada pada pisau. Kekuatan itu juga disebut sebagai ma'nan, yang kata jamaknya ialah ma'ani. Makna. Gabriel quwwah kekuatan yang ada pada pisau itulah tajam. Quwwah itu makna tajam. Ma'nan, makna yang ada pada pisau itulah tajam. Jadi bukan diri pisau yang menjadikan terputus tali. Apabila dikerak tali itu dengan pisau itu, jadi terputus tali itu, jadi takfir memberi bekas pada menjadikan putus tali itu bukan diri pisau, bukan tabiat pisau, tetapi suatu quwwah yang Allah Ta'ala jadikan pada pisau, yang Allah Ta'ala jadikan pada pisau, namun dia tidak tajam. Maka terputus ialah dengan tajam. Tajam itu dipanggil quwwah, tajam itu dipanggil ma'nan, mana ma'anim. Yang mana quwwah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, pada pisau. Tajam itu Allah Ta'ala jadikan pada pisau. Jadi tajam itulah dipanggil quwwah, dan dia juga itulah makna yang ada pada pisau, makna yang ada pada makanan. Jadi makna yang ada pada pisau kalau dia tajam,
Maka dengan sebab itu kalau pisau tidak tajam, tidak ada makna dia itu jadi pisau. Kita nak kepada pisau, kita bukan nak kepada zat pisau atau diri pisau, kita nak kepada tajam dia. Tetapi tajam ini dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Mengapa? Sebab apa? Kita dah belajar dulu. Itulah kerana makna tajam itu adalah sifat. Sifat ma'ani. Itu sifat ma'ani itu. Ya, sifat ma'ani bukan yang ada di Allah Ta'ala sahaja. Jadi tajam yang ada pada pisau, itulah makna yang ada pada pisau. Kalau pisau tidak tajam, tidak ada makna, dia jadi pisau. Lebih baik dia jadi pembaris. Kalau untuk menghiris bawang pun tak dapat, oh baik-baik kamu ni jadi pembaris, beri kepada anak kita, tak perlu lagi beli pembaris. Ambil ni pisau. Ini pisau pak, kata. Pisau dia tak mampu nak buat apa dah. Sebab tidak ada makna pada pisau ini. Tidak ada tajam. Dia tak boleh nak menghiriskan panggil sesuatu. Jadi ambillah kamu jadikan pembaris saja dah. Jadi kalau pisau tidak tajam, tidak ada makna lagi itu sebagai pisau. Kalau lada itu tidak pedas, mana tidak ada makna lagi itu sebagai lada. Makna yang ada pada lada itu ialah pedas. Makna yang ada pada gula itulah manis. Manis itu sifat ma'ani. Dia menumpan. Dia kena berdiri pada zat gula. Namun gula itu apabila kita letakkan di dalam air, kita akan cari mana gula larut di dalam air, maka manis itu dia akan berada pada diri air pula. Itu makna sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat yang ada di zat. Jadi Mu'tazilah ini pandangan Mu'tazilah ni. Ini Mu'tazilah ni, i'tiqad yang macam ini ialah i'tiqad Mu'tazilah. Dia kata bukan pisau yang menjadikan terputus tali itu bukan zat pisau, bukan tabiat pisau. Tetapi kuah yang ada pada pisau, dia tajam. Yang mana tajam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Situ tempat dia tu tak jadi kafir, tak jadi kufur. Tapi dia kira fasik dan juga murtad. Lepas pada ini dia atas. Jadi yang menjadikan putus pada mana yang menjadikan putus tali itu atau melupakan daging kita itu ialah tajam yang ada pada zat pisau. Bukan diri pisau, bukan diri mananya tabiat pisau itu yang menjadikan terputus tali. Jadi kalau i'tiqad diri pisau, tabiat pisau itu yang menentukan, yang memberi betul-betul memberi bekas, memberi kesan pada terputusnya, maka i'tiqad lagi itu di atas. Minggu lepas kita baca tadi, itulah maknanya waliyadzubillah, minta jauh itu jadi kafir. Bila khilafin, tanpa khilaf, tidak ada khilaf ulama. Ijma' ulama kata kafir kalau i'tiqad yang macam tu. Penadul, diri penadul itulah yang memberkas pada hilang pening kepala kita umpamanya. Jadi Mu'tazilah dia tidak i'tiqad macam tu. Dia kata tajam yang ada pada pisau itulah yang memberi bekas pada memutuskan tali. Manis yang ada pada gula itulah yang memberi bekas kepada kena kecil manis, orang yang kena penyakit kecil manis umpamanya. Bukan gula tu dok tapi manis. Makna yang ada pada garam itu masin. Jadi garam kalau tidak masin tidak ada arti dia jadi garam. Yang kita naknya ialah masin, yang kita nak ialah manis, yang kita naknya ialah pedas. Jadi maknanya diri lada itu tidak memberi bekas pada orang panggil menjadikan seorang itu maknanya jadi bawasir umpamanya. Penyakit bawasir karena makan lada banyak. Tetapi di kuah yang ada pada lada itu, dia kuah itu kuwatun, kuah itu mana kuah? Kuwatun kekuatan. Bahasa Melayu kita panggil kekuatan. Kekuatan yang ada pada lada itu ialah kepedasannya. Jadi pedas itu adalah sifat ma'ani, dia menumpan pada zat lada. Sifat dia tak boleh bawa diri dia sendiri, dia berhajat kepada tempat. Jadi kalau kita makhluk ni kita panggilkan jirim, panggilkan jauhar, panggilkan jisim. Kita ni makna jirim. Jadi sifat makhluk ni dipanggil Allah. Kalau sifat Allah Ta'ala dipanggil dia sifat. Sifat. Jadi barang siapa i'tiqad bahawasanya memberi bekas dengan kuah yang dijadikan dia. Dijadikan dia kuah. Gap dia kuah. Manis yang ada pada gula, pedas yang ada pada lada, masin yang ada pada garam.
apa lagi? Maknanya mana tajam yang ada pada pisau, panas yang ada pada api, sejuk yang ada pada air. Yang menghilangkan dahaga itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kuah yang ada pada air itu. Kesejukan yang ada pada air itulah yang menghilangkan dahaga kita lah. Itu kitab cakap tak apa. Kitab cakap itu dia tak masuk dalam kitab i'tiqad. Kita tidak i'tiqad. Anak kata, oh tajam ni bisa ni, oh sedap ni daging ni. Oh tengok, oh jadi dah. Oh bisa kawin, oh sedap ni. Wak malapok panggil belulan nama kulit. Jadi kita berkata macam itu bukan maksud kita beriktikad bahawasanya diri pisau itu yang berbekas pada melukakan ataupun boleh mengerakkan daging. Dan kita juga tidak iktikad bahawasanya diri tajam yang ada pada pisau itulah yang memberi bekas pada melukakan. Tidak. Bercakap tu memanglah kita kena bercakap dan itu tidak salah kita bercakap. Melainkan kita kata betul-betul bahasanya diri pisau inilah betul-betul memberi bekas. Makna yang ada pada diri pisau, yakni quwwah, makna quwwah samalah. Boleh. Walaupun kita kata seorang itu meninggal dunia kerana dilanggar oleh kereta, hakikatnya al-mumit yang mematikan dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ni orang Islam, bermakna akidah dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'athiru fi kulli syai', yang memberi bekas pada semua perkara. Jadi walaupun begitu i'tiqad kita, faham kita, tetapi bila kita bercakap, kita terpaksa bercakap di atas dasar maqam sabab musabab. Mana maqam asbab? Mana sedap ditekuk kita, rasa hingga sebelum daripada makan itu ada makanan yang sedap yang kita idamkan. Yang memberi bekas pada memuaskan diri kita, memuas hatikan diri kita, dari segi orang panggil bekas saja tak lapar, tak dahaga, menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, bukan rasa sedap. Itu ialah bukan yang diri makanan itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bercakap itu atas dasar maqam asbab, sabab-sabab dan juga musabab. Kita bercakap itu tidak salah. Kerana i'tiqad kita bukan sebagaimana kita kata, sebagaimana kita katakan apa-apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang, yang silap itu datang daripada diri saya sendiri. Pada i'tiqad kita, kullu min andillah, itu jangan lupa. Semua perkara yang baik ataupun yang jahat itu ialah daripada Allah Ta'ala. Syariat lain pula. Sebab itulah para juhala, orang-orang jahil ni, mana tindakan mereka itu jadi silap, salah. Kerana mereka memakaikan hukum hakikat itu untuk hukum syariat. Misalnya, dia merosakkan barangan orang, makna harta benda orang. Lalu dia tak mau bertanggungjawab, dia tak mau menggantikan, kerana semua itu berlaku dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, bukan salah saya. Dan semua harta kita semua ni adalah milik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala punya. Oh, kalau main buah ni enggak, sedap lah kita ni. Tak salah semua. Itu kita kena faham. Dia ada orang-orang yang berhujah begitu. Semua benda ni semua Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala berlaku. Betul. Itu kita faham, kita tahu. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita dan dalam hubungan kita sama-sama manusia, Allah Ta'ala letakkan hukum-hukum yang wajib kita memperlakukan hukum itu di atas muamalah kita, di atas diri kita. Walaupun pada hakikatnya semuanya Allah Subhanahu wa taala berlaku. Kita nak cakap pun tak boleh. Malaikat fi maqam ta'lim, pada tempat mengajar, sahaja boleh lah kita kata. Itu mesti kita bezakan. Itulah yang isu yang berlaku, keadaan yang berlaku. Apabila orang meninggalkan keras ilmu Islam, tak mau belajar ilmu usuluddin, tak mau belajar ilmu aqidah tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu sifat 20, tak mau belajar syariat, belajar fiqh, tak mau. Terus nak belajar tasawuf, maka belajar tasawuf peringkat rendah kemudian naik ni. Dengan kita tidak ada basic asas ilmu usuluddin, ilmu fiqh, itu jadi bahaya lah jadi fitnah. Karena kita akan berhukum dengan hakikat untuk perkara yang zahir, untuk perkara yang masuk dalam hukum syariat.
Maksudnya jadi punuh. Jadi punuh ana wasok. Sebab itulah kita mesti tahu yang kita nak memperlakukan ini secara hakikatnya ke ataupun secara zahirnya, yakni syariatnya. Hak kita nak i'tiqad itu mestilah i'tiqad hak hakikatnya. Tetapi memperlakukan pada zahir itu adalah suatu hal yang berbeza. Kalau dia jadi cantik agama kita ni. Islam pun memang cantik, semua penganut-penganutnya yang tidak memahami panggil tuntut dan agama itu karena manusia ini macam-macam dah, dia tertarik dengan ilmu tasawuf, dia belajar tasawuf sahaja. Lalu dia menghukumkan semua kali itu mengikut pandangnya ilmu tasawuf. Sedangkan para alim ulama kita, mereka tahu sempadan adat masing-masing ilmu. Di mana tempat nak gunakan hak ilmu dalam usuluddin, dalam fiqh, dalam tasawuf. Maka apa pun yang dilakukan berlaku di atas panggil kalau yang betul ala shawab, mutabaqatil shawab, mutabaqah. Berbetulan dengan kalau yang betul. Baiklah, bagaimana keadaan orang ini? Hukumnya apa dia? Orang yang beriktikad bahawasanya yang memberi bekas pada suatu perkara itu seperti kenyang di perut kita, terputus tadi, terluka, ialah dengan quwwah, suatu kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada zat atau pada diri. Apa dia quwwah itu? Itu juga dipanggil sebagai ma'nan, yang dijamakkan dia jadi ma'ani. Apa dia quwwah itu? Seperti tajam yang ada pada pisau, pedas yang ada pada lada, masin yang ada pada garam. Itu dipanggil quwwah. Kekuatan yang ada pada garam, makna yang ada pada garam itu ialah masin. Jadi kalau garam tidak masin, tidak ada arti kamu itu jadi garam. Itulah soalnya. Tak payah jadi gula lah kalau tak mandi gak. Sebab kita bukan nak kepada zat gula, zat garam, bukan. Kita nak kepada manis, nak kepada masin, nak kepada masam yang ada pada asam gelugur, asam jawu, asam limau. Apa yang kita nak ialah makna yang ada pada diri mereka. Apa dia makna yang ada pada pisau? Tajam. Jadi kalau pisau tidak tajam, tidak ada makna dia itu jadi pisau. Jadi Mu'tazilah ni dia beriktikad bahasanya yang memberi bekas, kalau kita manusia ni gabriel, makna yang ada pada dia ialah qudrah. Makna yang ada pada diri kita itu ialah makna qudrah. Jadi kata mereka ini dia iktikad bahawasanya memberi bekas dengan quwwah yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, pada sesuatu tu, pada jirim, pada suatu. Jadi kalau pisau, setidak-tidak mana tajam yang ada pada Allah Ta'ala jadikan tajam pada mata pisau, maka tajam itulah, tajam itu istiqlal, berasingan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memberi kesan pada orang panggil memutuskan tali umpamanya, ataupun melukakan sesuatu. Jadi macam mana iktikad yang macam ini? Namun mereka ini masih lagi menyandarkan bahasanya makna ataupun quwwah yang ada pada sesuatu itu ialah dijadikan oleh Allah Ta'ala pada anggota, pada pisau. Panas yang ada pada api itulah quwwah yang ada pada api itu. Jadi kalau api itu tidak ada panggil makna-makna panas, tidak ada, seperti api yang menyelubungi tubuh badan Nabi Ibrahim AS, sejuk yang aman yang sejahtera. Jadi tidak ada makna lah api itu. Dan itulah hakikat yang boleh kita sandarkan sebagai bukti yang nyata. Maksudnya api yang sebegitu besar tidak menghanguskan kulit Nabi Ibrahim AS atau pakaiannya sedikit pun. Karena hakikatnya ialah dia makhluk tidak memberi bekas pada jadi suatu kan. Quwwah yang ada pada makhluk itu pun juga tidak. Hanya yang memberi al-mu'athiru itu huwa Allah subhanahu.
Yang memberi bekas itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi maknanya iktikad yang macam ni, sekarang bezakan iktikad yang sebelum daripada ni. Iktikad tu diri pisau tu lah, zat pisau tu lah, ataupun tabiat pisau tu lah. Tabiat pisau itu sendirilah, zat pisau itu sendiri yang memberi bekas pada melukakan ataupun memutuskan tali. Iktikad yang kedua ini makna bukan diri pisau, tetapi kuwah yang ada pada pisau, yang mana kuwah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, pada pisau. Kuwah itu disebut juga sebagai ma'nan ataupun ma'anim. Seperti mani, masin, tawar, jatuh, ialah sifat ma'ani itu. Sifat yang bangsa ada di jaring bizat. Jadi maka iaitu orang yang beriktikad begini, yakni terjadi satu kali itu dengan memberi bekas oleh panggil kuwah yang ada pada benda tu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kuwah itu. Amin. Maka hukumnya orang yang beriktikad seumpama ini nama dia fasiqun, lagi mubtadi'un. Fasik dan juga mubtadi'. Mubtadi' melakukan bid'ah di dalam bab akidah tauhid. Mana tauhid yang menyalahi bercanggah dengan tauhid yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu akidah yang tak betul. Maka orang ini ulama kata fasik, dia tak kata kafir. Sebab apa? Mereka ulama jumhurnya ulama tidak menghukumkan kafir, hanya menghukumkan fasiqun wa mubtadi'. Fasik ini melakukan dosa besar dengan tak bertaubat, berterusan melakukan dosa kecil, itu fasik. Fasik lagi pula mubtadi', dua je nama. Orang yang berfahaman atau beriktikad sebagaimana tadi, maka orang ini dia panggil fasik lagi mubtadi', buat bid'ah. Buat bid'ah dalam agama, dalam bab akidah tauhid. Ini lebih bahaya berbanding bid'ah di dalam syariat. Jadi hukumnya orang yang beriktikad semacam ini ialah fasik lagi mubtadi' dan pada kufurnya itu khilaf. Ada ulama mengatakan kafir juga, tapi khilaf ulama pada mensabitkan dia itu adalah kafir. Dan yang rajihnya qaul yang kuatnya ketiadaan kufur. Pandangan yang kuatnya tak jadi kafir, hanya fasik lagi mubtadi'. Fasik ini makna mengerjakan dosa besar dengan tak bertaubat ataupun berterusan di atas melakukan dosa kecil. Itu namanya fasik lah. Jadi fasik lagi pula mubtadi'. Mubtadi' ni orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah dengan makna yang betul lah. Bid'ah itu pun dia jadi macam-macam pengertian. Di sana ialah dia jadi kontroversi. Jadi nak jadi panas, itu atas kita lah. Kita yang nak memanaskan dia jadi panas. Tapi kita berhentilah kepada takrif ulama. Dan bahawa takrifan itu sendiri pun berlaku khilaf. Bila berlaku khilaf, orang yang mengambil takrif dah pula bacaan. Mubtadi' itu mana mubtadi' melakukan bid'ah, khususnya dalam bab akidah tauhid di sini. Jadi akidah yang tidak datang daripada Rasulullah SAW, tidak ada tunjukkan daripada. Jadi pandangan ulama-ulama ni kita kena faham. Pandangan ulama dari kitab-kitab fiqh misalnya atau kitab-kitab lain, itu sebenarnya bukan mari daripada kepala otak mereka. Itu adalah ijtihadi, bentuk ijtihad daripada pandangan ulama-ulama muktabar dulu. Ketika mentafsirkan suatu ayat Al-Imam Syafi'i misalnya, maka pandangan Imam Syafi'inya baca mana? Kemudian dia datang pula pelajar murid-murid yang fahamnya tidak sama pula. Ya begitu fikrah manusia. Jadi maknanya iktikad yang macamnya dari segi akidah tauhid yang bid'ah itu mana yang tidak
tidak berlaku di atas mana nas daripada Quran hadis, dan juga tidak berlaku di atas lunas huraian yang diberikan oleh ulama-ulama ahli sunnah itu. Nah, yang semua itu diambil daripada Quran dan hadis itu. Jadi kaul yang rajihnya tidak kufur. Kalau i'tiqad yang macam tadi, dan setengah daripada ini, yakni i'tiqad ini, orang yang i'tiqadkan bahawa hamba ini memberi bekas pada perbuatannya dengan qudrah yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Itu setengah daripada ini, artinya setengah daripada orang yang i'tiqadkan bahawa suatu itu memberi bekas dengan kuwah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Itulah Mu'tazilah. Yang mana mereka itu i'tiqad bahawasanya hamba itu memberi bekas pada perbuatannya. Perbuatannya mengangkat tangan, menulis, berjalan, bergerak, diam. Semua perbuatan itu ialah takdirnya, maknanya memberi bekasnya ialah dengan apa dia? Dengan kuat kekuatan yang ada pada diri dia, itulah kudrah yang ada pada dirinya, yang mana kudrah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia, pada anggota dia. Jadi kudrah yang ada pada diri hamba ini lah yang sebenarnya pada memberi bekas pada tiap-tiap pekerjaan. Itu i'tiqad Mu'tazilah. Jadi i'tiqad yang macam ini adalah fasik, lagi mubtadi', sebagaimana kata Mu'allif kita rahimahullah taala. Jadi i'tiqad ini tidak betul lah. Semuanya oleh kerana beliau ini mana menyandarkan kuah itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab itu tidak sepakat ulama mendukung kufur mereka. Hanya sebahagian kecil saja. Qaul yang rajihnya mengatakan tidak kufur serta berdosa. Tak jadi kufur tapi berdosa. Dosa kerana panggil makna salah. Maknanya i'tiqad, maknanya tidak betul itu. Jadi itu yang begitulah juga mana yang berkata bahasanya hamba itu memberi bekas dengan kudrah yang dijadikan oleh Allah Taala. Itu semua daripada makna masuk di dalam kata ini. Masuk dalam kata yang memberi bekas itu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dua i'tiqad, dan barang siapa i'tiqadkan. Jadi i'tiqad sana itu fasik lagi mubtadi'. Dan barang siapa i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi laziman antara segala sabab yang adi. Sabab yang adi mana yang beradat. Beradat ni maknanya hukum adat. Berlazim-laziman pada adat. Dia kata i'tiqad dia yang memberi bekas pada perbuatan, yang memberi bekas pada suatu perbuatan itu ialah mana Allah Ta'ala. Tapi berlazim-laziman maksudnya mesti wajib. Itu berlazim-laziman mesti. Kalau gerak tali dengan pisau tajam wajib kena putus. Wajib itu berlazim-laziman pada anda, bukan pada akal. Yang pada akal itu dia tidak ada menyalahi, tidak sah menyalahi. Tapi kalau kita kata hukum adat ini dia sah menyalahi. Ya, pisau tajam boleh memutuskan tali, tapi boleh jadi tak putus, sah menyalahi. Itu hukum adat wajib. Bila dia kata wajib pada adat, kita faham maksudnya sah menyalahi. Jadi ada sebagian orang dia beriktikad bahasanya memang Allah Ta'ala yang memberi bekas pada terjadi suatu perkara. Tetapi di antara sabab dengan musabab itu sabab apa dia? Sabab yang adi itu talazum, berlazim-laziman. Kalau makan wajib kena kenyang, makan banyak wajib kena kenyang.
Tapi yang menjadi kenyang di perut orang itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia jadi lazim, wajib kena kenyang, tak menyalahi. Itu makna lazim. Berlazim-lazim itu makna lazim itu maksudnya wajib, tak mesti, tak dapat itu. Jadi dia kata lazim kena kenyang. Kalau makan banyak lazim kenyang. Itu tidak kena lah. Tidak lazim. Kerana dalam dunia ini dia banyak perkara yang berlaku menyalahi kebiasaan. Itu dipanggil sebagai luar biasa, di luar daripada kebiasaan. Mencarikan adat, itu dalam bahasa kita. Dan benda yang luar biasa itu seperti mukjizat Rasulullah, segala mukjizat, karamah, semua benda-benda lah, sihir, pelik. Tetapi ada yang maksudnya ialah benda tu dihargai pada syarak ataupun tidak. Jadi iktikad yang macam ni, kalau orang itu iktikad dia kata Allah yang memberi bekas pada melukakan sesuatu ataupun terputus tali itu. Tetapi ada tetapi makna lazim sabab itu. Sabab lazim tu lazim ke dia? Pada adab. Bukan lazim pada akal. Lazim pada akal tu dia tidak ada ihtimal. Tidak ada ihtimal. Itu lazim pada akal. Mesti itu juga. Tidak ada hal yang boleh menyalahi. Berbeza dengan hukum adat, wajib pada adat ini, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi yang beriktikad begini dia kata Allah juga yang memberi bekas. Tetapi berlazim-laziman antara segala sabab yang ada dengan musabab dia. Kalau makan nasi ini makna tentu kenyang. Dan tiada memberi bekas dia dengan illah. Ada yang ada. Dan antara barang yang menyertanya itu berlazim-laziman pada akal. Kemudian antara barang yang menyertai dia itu perbuatan itu jadi lazim, berlazim-laziman pula pada akal. Tiada mungkin bersalahannya. Bila kata pada akal tak ada ihtimal gulawe lah. Maka orang itu nama dia jahil dengan hakikat hukum adi. Orang yang macam ini dia panggil orang yang jahil dengan hukum adat. Sebab dia dikata berlazim-laziman pada adat. Mana dia ini jahil tentang hukum adat. Dia tak tahu hukum adat. Hukum adat ni maksudnya dia sah menyalahi. Sah menyalahi. Jadi kalau api membakar sesuatu yang kering yang bersentuh dengannya, tapi sah menyalahi. Dalil dia mana? Sah menyalahinya dalilnya ialah Nabi Daud alaihissalam ketika menyertai tentera Nabi Talut dalam perjalanan menuju di berperang dengan Jalut, itu disebut dalam Quran. Itu Nabi Daud itu masih remaja, budak-budak lagi. Apabila melalui kampungnya oleh tentera Nabi Daud, Nabi Talut, bukan Nabi Daud, mana Nabi Talut? Nabi Talut, lalu dia pun menyertai, dia tanya nak di mana ni asuh. Wayak nak dilawai Jalut, berperang dengan Jalut. Jadi Nabi Daud pun ikut serta. Dan akhirnya dia menjadi menantu kepada Nabi Talut. Jadi dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Jalut ini, mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan bekalan makanan minuman itu orang panggil sudah habis. Lalu mereka diuji dengan air sungai. Diuji dengan air sungai. Lalu Nabi Talut mengatakan apabila air sungai itu anak sungai yang jernihnya dalam keadaan lapar dan juga dahaganya, macam mana kita kalau kita melihat air nak terkam. Jadi Nabi Talut pun dia berhelah sebab dia sibuk rasa sangat kering tekuk dahaga sangat. Begitu apabila mereka ni orang panggil dah mula nak bergerak nak menerkam kepada arah anak sungai untuk minum air sungai, Nabi Talut sempat mengatakan dia merupakan arahan. Siapa-siapa dia yang togok dengan mulut, mana letakkan mulut pada permukaan air, pakai suhu minum, itu bukan dia.
Tetapi kalau dia raut dengan tangan gitu diminumnya, itulah daripada kamu. Itu adalah ujian. Ujian kepada kepatuhan terhadap perintah kedua. Nah. Jadi ceritanya apabila begitu, lama yang tidak dengar, yang tidak mentaati, menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Talut. Maka ramai di antara tentera mereka itu yang meletak kerana terlalu dahaga. Letakkan mulut pada permukaan air begitu semua sampai bucik pun tak hilang dahaga. Sedangkan sebahagian daripada mereka, segelintir daripada mereka itu maknanya hanya rauk dengan tangan saja. Kemudian minum cuk menghilangkan dahaga. Nah, itu dia panggil sah menyalahi. Seperti juga Nabi Ibrahim AS duduk dalam api mana, jadi sah menyalahi. Nabi Ismail AS tidak perlu pisau manapun untuk disembelihkan tengkuknya. Oleh bapaknya mana tak maksud itu dalil. Pisau tajam macam mana pun tidak perlu. Apa sebab semua itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibrah-ibrahnya, hikmah-hikmahnya. Allah Ta'ala mengadakan menjadikan suatu perkara itu dihikmati dengan bijaksana juga. Bijaksana maknanya dia tak tersalah pada kejadian, ada hikmah-hikmah yang banyak. Jadi ikut yang macam ni, nama dia orang ini jahil dengan hakikat segala hukum adi. Jadi nama dia jahil. Orang mau tak tahu, nama dia kita jahil dengan hakikat hukum adi. Jadi sebab itulah muqaddimah kepada ilmu sifat 20 ini ataupun ilmu usuluddin ini ialah muqaddimah dia dimulai dengan memperkenalkan kepada kita hukum akal. Wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal, itu yang kita gunakan. Jadi kalau situ tak beres, itu jadi sukar lah. Jadi kalau kita dah beres itu, dia jadi mudah. Jadi bahawasanya hamba itu memberi bekas pada perbuatannya dengan qudrah yang dijadikan tadi hak lagu ni dia panggil orang itu jahil dengan hakikat hukum adi. Hukum adat lah, hukum adat. Dia tak faham hukum adat. Sebab tu dia kata berlazim-laziman pada adat. Sahabat dengan sahabat tu berlazim-laziman pada adat. Tidak, dan terkadang membawa kepada kufur. Waliyadzubillah. Iktikad yang macam ni boleh jadi. Bergantunglah kepada keadaan. Membawa kepada jadi kufur. Apa dia? Bila dia kata berlazim-laziman pada hukum adat, maksudnya orang yang macam ni dia tidak boleh percaya, dia tidak boleh terima sesuatu yang berlaku itu di luar daripada kebiasaan. Yang kita panggil luar biasa. Jadi orang yang macam ni dipanggil jahil dengan hakikat hukum adat. Hukum adat itu memang dia datang untuk begitu, tetapi sah menyalahi, boleh saja menyalahi. Jadi terkadang boleh membawa kepada kufur. Apa dia? Yang terkadang boleh membawa kepada jadi kufur, seperti mengingkari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari mukjizat, tak terima kata mukjizat yang berlaku pada Rasul, kafir. Mana misalnya seperti Isra dan Mi'raj Nabi pergi daripada Baitul Haram pergi kepada Madinah sementara dengan menaiki buruk. Naik ke langit pula, balik pada malam yang sama. Ada? Macam mana nak boleh percaya macam tu? Pelat. Jadi kalau kita katakan berlazim-laziman, karena berlazim-laziman pada adat, maka dia tu panggil orang jahil. Tak kenapa dia. Jadi mana etikot jalan ni maknanya tidak betul lah. Ini etikot. Dan barang siapa etikot ni dia nak bayar betul. Bayar ada dua tak betul. Jadi tiga lah maksudnya. Dan 4 lah maksudnya ni mana jadi 4. 1, 2, 3, 4. Dan barang siapa i'tiqadkan baharu segala
Sabab tu baru. Makan ni yang menjadi sabab kepada kenyang di perut kita itu baru. Sebutlah apa sabab semua ni Allah Ta'ala jadikan suatu perkara itu ada sabab berlaku, boleh jadi dia. Jadi segala sabab itu baharu. Dia ikut macam ni. Baharu segala sabab dan tiada memberi bekas dia. Tidak memberi bekas dia, memberi kesan dia dengan illah, kerana. Sebagaimana kita belajar, kerana ni seperti gerak cincin, kerana bagi gerak jari, kerana bagi gerak cincin. Gerak jari itulah yang menjadikan bagi itu kerana illah. Illah itu tidak memberi bekas. Ya, kita kata gerak cincin itu kerana gerak jari, kerana. Betul lah kerana. Tapi kerana itu tidak memberi bekas pada terjadinya maklul itu. Tidak. Maklul benda yang di kerana tu. Dan jadi tiada memberi bekas dengan illah dan tiada dengan tabiat. Tabiat pisau itu yang melukakan atau mondok, dan tiada dengan kuah sebagaimana Mu'tazilah. Dan tidak juga memberi bekas itu dengan kuah kekuatan yang ada pada dia seperti tajam yang ada pada pisau. Tiada dengan kuah yang dijadikan Allah Ta'ala padanya sebagaimana i'tiqad Mu'tazilah. Dan i'tiqad dia akan sah menyalahi. Seperti sah menyalahi itu maksudnya bila kalau pisau yang tajam boleh jadi tidak melukakan. Sah menyalahi. Api yang panas boleh saja tidak membakar sesuatu perkara. Itu sah menyalahi, itu yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim dan lain-lain. Seperti yang didapatkan sabab, seperti makan. Makan itu dipanggil sabab. Dan tiada didapatkan musabab. Ada makan, tiada kenyang. Ada lagi. Biasanya ada makan, ada kenyang dah. Makan itu sabab, kenyang itu ialah musabab. Kadang-kadang ada sabab. Ya banyaklah kita ni, kita berusaha. Sabab kitanya berubah, tapi tak sembuh. Itu dalil berlaku. Jadi i'tiqad dia bukan dengan illah, bukan dengan tabiat. Jadi bukan sah menyalahi. Jadi seperti makan dan tiada didapatkan musabab, iaitu kenyang. Ada makan tapi tak ada kenyang, boleh laku. Jangan kita kata tak terima, tak boleh nak terima. Maka banyak jadi tak kenyang. Apa-apanya semua yang berlafaz lima yurid, Allah Ta'ala sangat berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi benda itu berlaku. Yang menyalahi adat, banyak perkara yang menyalahi adat. Jadi dia mana benda itu berlaku, menyalahi adat ni. Jadi yang memberi bekas pada musabbab itu Allah. Yang menjadikan perbuatan kita makan Allah, yang menjadi kekenyang di perut kita Allah Ta'ala juga. Kata gila. Maka orang yang inilah orang yang muwahhidun. Wahada yuwahidu, tauhid. Jadi bila kita pergi kepada isim fa'il jadi muwahhidun. Zalika muwahhidun. Inilah orang yang muwahhid, yang betul dia punya akidah dia, pegangan dia. Yang lain itu makna tidak betul. Ego tadi. Ini yang dipanggil i'tiqad yang sah. Dan i'tiqad dia akan sah menyalahi seperti didapat. Sanilah mana seperti ada makan tiada kenyang. Maksudnya kadang-kadang ada kenyang tanpa illah lapar. Terhewiknya tak melalui sabab pada orang yang tertentu. Itu boleh jadi. Itu kita tak payah rasa dulu dah. Hukum adat. Yang memberi bekas pada musabab itu Allah Ta'ala juga. Bukannya sabab. Bukan sabab yang memberi bekas pada musabab itu, tapi Allah Ta'ala yang menjadikan sabab. Allah Ta'ala yang menjadikan musabab. Seperti makan.
Dan tiada dia dapat musabab iaitu kenyan. Hanya yang memberi bekas pada sabab itu Allah Ta'ala jua. Inilah etikot yang sah, etikot yang betul. Maka orang inilah orang yang muwahhid namanya, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu makna muwahhid, yang didapat kelepasan, yang dapat kelepasan, yakni daripada api neraka. Itu je sebenarnya kita lepas daripada api neraka. Dengan kurniaan Allah, dengan fadlun min Allah, dengan kemurahan Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan penampilan kita di dunia ini berlebah-lebah berwak, tak semestinya. Sebab Allah Ta'ala tahu luar dalam kita. Kita pun juga sama-sama dah mendoakan supaya kita terlepas daripada bahaya-bahaya yang orang panggil sangat gerung. Kemudian kata ma'alif kita rahimahullah ta'ala dan ketahui oleh ila akhirullah subhanahu wa ta'ala alamu bisalam a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillah alhamdulillah wa ala alihi wa Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inna laka al-mukhbitin wa shukra as-salim wa sallallahu alaihi wa sallam.